Okey, baik. So malam ni kita akan menyentuh sikit mengenai topik fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, mungkin kita akan sepatkan pembelajaran kita kepada dua sesi lah. So, masa minggu ni dan satu lagi minggu depan lah. Sebab topik ni agak besar. Saya percaya ramai pun kat sekolah pun tak habis lagi dia topik ni. Topik ni sangat panjang. Tapi cikgu akan bagi sedikit macam gist lah, macamnya konsep yang awak perlu tahu mengenai fungsi dan persamaan kuadratik ni. Okay, so apa yang dinamakan sebagai kuadratik ataupun fungsi kuadratik ataupun persamaan kuadratik ni? Okay, so kuadratik ni adalah satu persamaan atau satu fungsi yang mempunyai kuasa dua. Sebelum ni, minggu lepas kalau kita belajar algebra, kita tak ada kuasa dua, kuasa tiga, tak ada. Okay, so kalau ada persamaan ini pun dia akan keluar dalam bentuk kuasa dia, kuasa tertinggi adalah satu. Tapi dalam kuadratik ni, kuasa tertinggi dia adalah dua lah. So, itu dinamakan sebagai persamaan kuadratik. Tapi kalau kuasa tertinggi nama dia tiga, nama dia lain lah. Itu nama dia persamaan kubik. Tapi rasa untuk tingkatan 4 ni awak tak akan belajar lah kubik punya persamaan dan fungsi dia. So dia tak ada banyakkan sangat. So ni untuk form 4 just fokus pada fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh bah. Okay, so first malam ni kita akan kongsi sikit mengenai fungsi kuadratik. Apakah itu fungsi kuadratik dan apakah itu persamaan kuadratik. Okay, apa itu kuadratik? Kuadratik boleh ditakdirkan sebagai ungkapan atau persamaan atau fungsi yang mempunyai kuasa tertingginya 2. So kat sini kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So ini dimakan sebagai ungkapan kuadratik lah. Okay, right? So dia tak ada persamaan kan. So bermaksud dia anggap sebagai ungkapan. So itu beza antara ungkapan dengan persamaan. Compare dengan yang nombor 2 ni, dia ada sama dengan kosong. So bermaksud yang ni baru dinamakan sebagai persamaan kuadratik. Okay, so ini ungkapan. Okay, ini persamaan. Okay, persamaan. Dan satu lagi bila kita ada fx, bermaksud ni adalah fungsi. Okay, sekejap ada orang masuk. Okay, dinamakan sebagai fungsi. Okay, so kita ada 3 lah kat sini, ungkapan, persamaan dan fungsi. Tapi malam ni kita just sentuh 2 je, iaitu persamaan dengan fungsi kuadratik. So kuadratik tu apa? Dia mempunyai kuasa tertingginya adalah 2. Okay, baik. So ni adalah bentuk graf untuk bentuk kuadratik. So graf untuk persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik ni, dia tak sama dengan graf linear. Okay, kalau graf kuadratik dia bentuk lengkung. Okay, kalau linear garis lurus kan. So graf kuadratik dia ada bentuk lengkung lah. So kita ada dua jenis bentuk dia. Sama ada dia bentuk U macam ni ataupun jenis masam je ni. So it depend kepada dia punya persamaan ataupun dia punya fungsi dia lah. Contohnya fungsi dia bagi kat sini fx sama dengan 3x tambah 2 tambah 4x tambah 2 katakan. Tambah 2 x ni So maksudnya dekat sini A dia adalah 3, B dia adalah 4, C dia adalah 2. So ni A, B dan C. Tu kita kena tahulah dari segi macam ni kita nak dapatkan A, B, C tu.
daripada A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okay. So A dia adalah 3, B dia adalah 4, C dia adalah 2. So nak tahu bentuk dia lengkung dia bentuk U ataupun masam ni. Okay. So apa kita buat? Kita kena identify A dia apa. A dia negatif ke A dia positif. Okay. So kalau A dia positif ataupun A dia nilai dia lebih besar daripada kosong, so maksudnya garisan dia senyum. Ni senyum lah. Okay, graf dia senyum. Okay, so tapi kalau dia negatif, tiba-tiba dia kena marah kan. Dapat aura-aura negatif tu, kan, aura negatif, so dia jadi masam. Kena marah dengan semua orang kan. So aura-aura positif negatif dia kena kat dia. So ataupun markah dia rendah. Kena tolak markah katakan. Tiba-tiba cikgu bagi. Awak kena tolak markah sebab betul-betul lah. Tak boleh diceritakan di sini. Contohnya. So dia negatif. So dia dapat aura negatif. So bila dia tanda negatif, maksudnya dia punya tu expression pun jadi marah lah. Ataupun dia jadi masam. Sedih. Okay. So bentuk dia bentuk macam mulut sedih ni. Mungkung gini ha. Jadi mulut dia. So maksudnya kalau graf dia negatif, so bentuk dia bentuk macam ni, lengkung masam lah. So tu apa perbezaan sekali lagi daripada bentuk graf yang A dia positif dan A dia negatif? Okay, kalau A dia positif, graf dia akan dapat titik minimum dapat titik minimum, dan untuk negatif kita dapat titik maksimum. Right? So ni adalah titik minimum dia, paling minimum atau paling rendah lah, paling bawah. Okay, itu dinamakan minimum point. Tapi kalau yang A dia negatif, so dia paling atas, so paling maksimum kat situ. Okay, so itu antara perbezaan antara graf yang A dia lebih besar kosong dan A kurang daripada kosong lah. Okay, A besar kosong dan A kurang daripada kosong. Itu simple je. Ya. Apa? Ambil lah. Dia dah cair sangat tau. Iya, tunduklah ambil. Kau ada budak ni tak mute. Okay. Ingat Oi, kopak aku. Ih. Blah. Ih. Dah ambil. Ambil je lah. Sibuk je. Tak payah gaduh-gaduh Kristina. Allah. Lupa mute. Sorry. Gaduh dengan adik dapat kopok Okay. So yang pertama ni kita nak kenal pastilah. Dia punya X tu adalah punca ataupun bukan punca persamaan kuadratik ni lah. So, kita ada persamaan, bila kita cakap persamaan, dia mesti ada sama dengan. Okay? So, mesti ada bersama dengan. So, sama dengan ni, simbol sama dengan ni dia memisahkan kedudukan algebra ataupun polubah tu kat mana? Dekat belah kiri ataupun dekat belah kanan. So kalau contoh kat sini kita ada left kan? Left. So ini right. So left tu belah kiri, right tu belah kanan lah. So kat belah kiri kita ada X kuasa 2 dan right kita ada 5X tolak 7. So macam ni kita nak kenal pasti sama ada X sama dengan 7 ni adalah punca bagi persamaan ni. Okay? Adalah punca bagi persamaan ni. So senang je nak kenal pasti dia. Kita kena pastikan belah kiri dan belah kanan dia sama. Okay, belah kiri dan belah kanan dia sama. Apabila kita masukkan X tu ataupun kita gantikan X tu sama dengan 7 lah. So yang pertama A ni kita gantikan X kuasa 2 belah sini kan. So 7 kuasa 2. Okay. Sama dengan 5 kali 7 5 kali X tolak 7. So 5 darab dengan 7 tolak 7. So 7 kali 7 kita dapat 7 kuasa 2 kita dapat 49. So 5
5 kali 7 kali, jap. 5 kali 7, 35. 35 tolak 7. So, supaya kita dapat 28 lah. So, 28. So, jawapan dia tak sama. So, jawapan dia tidak sama. So, 49 tidak sama dengan 28. So, makanya jawab apa? So, X ni, X sama 7, bukan punca. Okay, bukan punca. Okay, so kalau dia sama baru kita letakkan dia adalah punca. So kat sini jawapan A ni bukan punca. Okay, untuk yang B pula ni, kita ada 2X tambah 1 dengan X tambah 2. Okay, sebelah kita, itu belah kiri, left. Belah kanan kita ada 5. Oh mak kau. So 5 dah ada, so tak perlulah kita gantikan. Just takekan pada 5 lah. Apa kita buat? Kita gantikan 1/2 ni, X sama 1/2 ni dekat dalam ni. X ni dengan X yang sebelah sini lah. So, gantikan. Kita dapat 2 darab dengan 1/2 tambah 1 darabkan dengan 1/2 tambah 2. Okay, so masuk kat sini, 2 darab 1/2 dapat 1. So, kita boleh potong kan. So, 1 tambah 1 dapat 2. Darabkan dengan 1/2 tambah 2. So, kita dapat 5/2. Okay, 5/2. So, pun boleh kita potong kat sini. So, kita akan dapat baki dia last kali 5. So, sebelah kiri dapat jawapan dia 5. Belah kanan jawapan dia juga 5. So, 5 sama dengan 5. So, makanya X sama dengan 1/2 ni. Okay, X sama dengan 1/2 ni adalah punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan kat sini. So, X sama dengan 1/2 adalah punca lah bagi persamaan kuadratik itu. Okay, so ini mudah aja macam nak tentukan punca bagi persamaan kuadratik ni. Sama ada dia betul ataupun tidak lah, bukan. Kalau dibagi tu dimasukkan je dalam apa tu? Contoh X tu dia bagi, lepas tu masukkan yang dalam dia punya soalan tu macam tu. Dia masukkan dalam soalan tu. Letakkan. So kita masukkan yang belah kiri, yang belah kanan. Macam contoh yang kat sini kita ambil belah kiri saja kan. Betul kan? So kita selesaikan belah kiri dapat 5. Belah kanan ni confirm dah ada 5 kan. Betul? Kita tak payah masukkan lah. So 5 sama dengan 5. So maksudnya dia adalah punca lah. Boleh? 4 Zuan? Boleh. Okey. So tadi kita ada apa orang cakap? Kita tentukan punca berdasarkan kiri dan kanan. Okey. Sekarang kita tak ada kiri dan kanan, tapi dia nak tentukan punca ni lah. Tadi dia dah bagi punca. Kita nak test sama ada ni punca dia ataupun bukan. Okey. So kalau yang sekarang kita nak kena tentukan punca dia. Okey. So kalau kita dah dapat persamaan kuadratik, apa kita buat? Kita kena faktorkan lah. So sampai sini adalah sampai step yang kita akhir. Selepas kita faktorkan kuadratik tu. Jadi kita akan guide awak macam mana kita nak faktorkan persamaan kuadratik lah. Sini ada kot. Okay. So kita dapat 3x tolak 2 darab dengan x tolak 5 sama dengan 0. So macam mana kita nak buat? Kat sini kita asingkan dia je. Kita asingkan. Okay. So 3x tolak 2 kita asingkan dengan x tolak 5. Okay. So nak dapat kepunca dia senang je. 3x tolak 2 samakan dengan 0. Sebab belah kanan dia 0 kan. So 3x tolak 2 sama dengan 0. Dan satu lagi x tolak 5 sama dengan 0. Okay. So ini kita pindah macam biasa. Macam algebra biasa. So negatif 2 pindah belah kanan jadi positif. So jadi 3x sama dengan 2. So x sama dengan 3 darab x. So 3 darab maksudnya pindah ke belah kanan jadi bahagi. So x sama dengan 2/3.
3 lah. Okay. X sama dengan 2/3. Dan last kali yang ni, terdapat X tolak 5 sama 0. So maksud X sama dengan 5. So makanya punca bagi persamaan 3X tolak 2 darab dengan X tolak 5 ni adalah X sama dengan 2/3, X sama dengan 5. So kebiasaannya persamaan kuadratik mesti ada 2 lah. So, dia actually punca untuk persamaan kuadratik ni ada 3 lah keadaan. Satu, kita ada 2 punca berbeza. Okay, 2 punca berbeza. Okay, contoh yang ni kita ada 2 punca berbeza lah. Iaitu satunya 2/3 dan satu lagi 5. Itu 2 punca berbeza. Kadang-kadang persamaan kuadratik ni kita ada satu je punca. Okay, satu punca yang sama. Okay, dan yang ketiga kita tak ada punca langsung. Okay, tiada punca. Okay. Untuk siapa yang belajar admin, dia akan belajar lebih mendalam lah. Bab yang 2 punca berbeza, satu punca yang sama dan tiada punca tu. Dia akan belajar lebih detail lah kat situ. Okay. Tapi untuk yang siapa yang ambil mat moden saja, rasanya tak ada kot. Dia tak fokuskan pada sampai ke tahap satu punca dengan 2 punca tak ada punca, dia tak dibuat. Okay, awak just sampai kena faktorkan dan awak dapatkan punca. Itu saja. So siapa yang ambil matematik, dia aktiviti moden biasa dia tak adalah sampai ke tahap susah macam tu. Okay. So untuk yang B, nombor 2 ni pun sama, kita asingkan dia. Okay, kita asingkan dia. Kita asingkan. So kita akan dapat 5 tolak 3X sama dengan 0 dan 2 tolak X sama dengan 0. Okay. So cuba selesaikan. Azwan, berapa jawapan dia tu? Okay. Rosak. Kejap, Okay. Okay. Kejap Azwan. Cikgu Okay. terpaksa buat live ke Facebook cikgu kejap.
Apa yang tanda merah apa ni? Dia. Okey, Hazwan. Teruskan. Apa jawapan dia? 5 bawa sebelah jadi -5. Negatif 5. Lepas tu? 3x bawah sebelah jadi -5 per -3 kot. Okey, jawapan terakhir. Jawapan dia jadi X sama dengan? -5 per -3. Okey, negatif bagi negatif? Positif. Yes, positif 5 per 3. 5 per Okey, satu 3. lagi? -2. Okey, Sama negatif X dengan sama dengan? negatif 2. So, X sama dengan? X sama dengan 2x, negatif 2x bahagi x, negatif x. Negatif 1. 1. Okay. Sebab negatif X maksudnya negatif 1X lah. Ini 1. So negatif bagi negatif Positif. dapat positif. So jadi dapat 2 lah jawapan dia. So X sama dengan 5 per 3 dan X sama dengan 2. 2. Okay. Right. Cikgu cek. Sebab ada student yang tak dengar dengan ni. Semua dengar kan? So cikgu. Dengar. So ada beberapa student yang device dia tak mungkin tak compatible. Dia tak akan dengar kot. Sekejap. Sekejap you. Stop. Oh, dia lagi. Siapa ni? Vasen ke Satidaran? Sidatran. Masih Vasen ni boleh tak komen cikgu? Ada tak suara cikgu? Dengar tak suara cikgu? Dekat dalam ni. Ke kalau tak dengar boleh ni. Boleh ke Facebook cikgu. Cikgu dah buat live tu. Boleh dengar sikit lah kot insyaAllah. Okey. Cikgu dah boleh dengar. Okey. Okey, boleh? Dah boleh dengar. Okey, alhamdulillah. Boleh. Cikgu teruskan dengan soalan berikutnya lah. So bentuk yang ni dia lain sikit lah. Tadi kita punya persamaan dia sama dengan kosong. Okey. So yang ni satu lagi. So dia tak ada sama dengan kosong. So apa kita nak buat kat sini? First kita kena pindahkan dululah. Okay, kita kena pindahkan yang item-item ataupun nombor ke pun boleh ubah semua ke belah kiri lah. So kena tinggalkan belah kanan tu kosong.
So kalau kat sini, kalau kita tengok kat sini, kita ada X kuasa 2 tambah 7X sama dengan 60 kan. So apa kita buat kat sini? Kita kena pindahkan semua ni ke belah kiri. So X jadi X kuasa 2 tambah dengan 7X tolakkan dengan 60 sama dengan kosong lah. Okay, so X kuasa 2 tambah 7X tolak 60 sama dengan kosong. So, apa kita buat kat sini adalah kita kena buat dia bukan sebagai teknik ataupun metod pendaraban silang. Okay, Apa dia so tolak je? Kenapa Kenapa jadi tolak? tolak? Macam awak buat tadi, kalau positif, pindah ke belah kiri jadi apa? Oh, okey pindah. So kita pindahkan sama je. Sama je mana-mana tempat pun, kiri kanan pun dia bentuk kuadratik ke jenis pun kan. So dia kalau kita pindahkan ke belah kiri ke belah kanan dia akan berubahlah positif dan negatif. Okey. So yang ni kita kena faktorkan lah kan. So macam mana kita nak faktorkan? So kita ada X kuasa 2. So kita ada X kuasa 2 dengan 7X dengan 60. So first apa kita buat? Kita buat pangkal. Okay. So yang ni kita letakkan sebagai sebutan pertama. Yang ni atas ni Okay, sebutan pertama. Yang kolom kedua ni kita letak sebutan ketiga. Dan yang terakhir ni kita letakkan sebagai sebutan kedua. Okay. So, macam mana susunan nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni? Okay, nombor 1 susunan dia mesti kat sini adalah yang ada kuasa 2. So, ni yang pertama lah. Okay. So, yang kedua yang ada X. So, ini adalah sebutan kedua. Yang terakhir adalah sebutan ketiga. Yang tak ada apa-apa pun, sebutan X. Ataupun huruf yang lain lah. Maksudnya berubah dia. Okay. So, kat sini sebutan pertama kita ada X kuasa 2. Kalau kita faktorkan, X kuasa 2, kita faktorkan adalah X darabkan dengan X. Okay. X darab dengan X. Okay, X darab dengan X. So, maksudnya ke atas boleh letak X, bawah boleh letak X. Okay. Kena dapatkan kuasa dia adalah kuasa 1. Untuk kita faktorkan. Okay, then kita kena faktorkan 60. Faktor 60 kita tahu kita ada 1 darab 60. Okay. 2 darabkan dengan 30. Lepas tu 3 darab dengan 20. Lepas tu 4 boleh dapat darab dengan 15. Okay. 5 boleh darabkan dengan 12. So 5 darab 12 dapat 60. 6 boleh darab dengan 10. 7 tak boleh. 8 pun tak boleh. 9 pun tak boleh. Last kali patah balik ke 10 lah. So cukuplah 6 dengan 10. Okay. So memandangkan yang dia punya X dengan X ni, dia punya perkali dia satu je. So memudahkan kita punya kerja lah. Untuk dapatkan yang mana pasangan yang bagus. Antara 1 dengan 60, 2 dengan 30, 3 20, 4 15 dengan 5 12 dan 6 10. So kita ada 6 pasangan yang kita perlu pilih untuk kita letakkan dekat kolom yang ataupun part untuk kolom kedua tu ataupun sebutan ketiga lah kat situ. Okay. So macam ni kita nak tengok, kita tengok berdasarkan kepada sebutan kedua ni. Sebutan kedua kita adalah 7X yang positif kan. Okay, so 7X, so kita letakkan siap-siap dekat bawah ni, 7X hasil dia. Okay, pasangan dia mana boleh dapat 7. Okay, 6 tambah 10. Kalau 6 tambah 10, kita dapat 16. Kalau tolak, kita dapat berapa? Kita dapat 4. So tak boleh dapat dah 7X. Itu tak boleh lah. So yang pasangan 6 dengan 10 kita tak boleh gunakan pangkal. So kita ambil daripada bawah pasangan paling bawah dulu. 6 dengan 10 tak boleh. So kita naik ke atas. 5 dan 12. 5 tambah 12 kita dapat 17. Tapi kalau kita tolakkan 12 tolak 5
bezakan kita dapat 7. Okey, ni ada potensi yang kita boleh gunakan. So bulatkanlah 5 dan 12 ni. So apa kita buat kat sini? Letak kat sini 5, 12. Okey, sebab kita ada potensi untuk kita gunakan jadi 7x. Okey. Pendapat silang maksudnya x darab dengan 13, x darab 12 dapat 12x. X darab 5 dapat 5x. Dekat sini kita kena pilih salah satu nombor ni sebagai negatif. Sebab kita ada negatif 60 di sini. Okay, negatif 60 di sini. Sebab 5 kali 12 dapat 60. So salah satu mesti negatif lah. Dan salah satu kad 5x dengan 12x ni mesti negatif lah. So kita tengok sebutan kedua dia. Sebutan kedua dia nak positif 7x. So macam mana kita nak dapatkan dia positif? Kita kena jadikan 5x sebagai negatif. So bila kita negatif 5x tambahkan dengan 12x, so kita dapat 7x. So sebab tu negatif tu letak kat sini. Okay. So negatif tu. So kalau kita darabkan negatif 5 darab 12 dapat negatif 60. So x darab x jadi x kuasa 2. Okay. So kita dah dapat dah dia punya nilai dia tu. So pergi kat sini buat bracket lah. So x tolak dengan 5. X tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa, kita anggap dia sebagai tambah lah. So maksudnya x tolak 5. Siapa masuk keluar ni? Naufal. Masuk. X tolak 5. X tambah 12 sama dengan 0. Nampak tak? Dia dah edit macam yang tadi, yang sebelum tadi kita buat tu. Nampak Azwan? Okey. Negatif Kan? dengan negatif. Kan? Kita dapat dua kurungan kat situ kan? So, and then baru kita pecahkan. So, kita pecahkan dia sebagai X tolak 5 sama dengan 0 dan X tambah 12 sama dengan 0. So, X sama dengan 5. X sama dengan 5. X sama dengan negatif 12. Okay, boleh? Boleh. So yang penting awak kena tahulah macam mana nak patutkan menggunakan kaedah pendarapan silang. Okay, nama dia pendarapan silang. Okay, step tadi juga dah terangkan sikit. So harap dia boleh memudahkan awak lah nak macam mana buat pendarapan silang kat sini. Okay, dia ada lagi banyak teknik dia. Dia ada satu je teknik dia. Satu lagi awak boleh guna kaedah apa? Kalkulator. Okay, contohnya kan. Kaedah kalkulator macam mana? Okay, kita ada x kuasa 2 tambah 7x tolak 60. Okay. Kristina, boleh tak keluarkan A dia apa? B dia apa? C dia apa? Boleh tak keluarkan? Kalkulator rosak. Kalkulator rosak? Adik saya Sama buat. dia apa? Dia baling kalkulator awak? Alamak. Bila rosak tu? Tadi. Astaghfirullahaladzim. Okey. Dugaan. Okay, kita cari siapa yang lain yang boleh. Edina lah. Edina boleh onkan mic. Hello. Edina. Kalau kita ada x kuasa 2 tambah 7x tolak 60 sama dengan 0. A dia berapa tu?
A1. A dia 1, B dia 7. 7, C dia 60. negatif 60. Okey, negatif 60. Okey. Dia sebab apa negatif 60? Sebab nampak negatif ni hak milik ni. Kat depan ni kan. Negatif 60. Okey. So, macam mana nak tekan calculator? Kita cuba stopkan ni. Kena view ni kot. Close jap. So, pinkan cikgu. Okey. Siapa ada kalkulator ni? Atau ada Berapa kalkulator tu? yang ni? Ada. Yang mana awak punya? Kiri ke kanan? Kalau cikgu, kanan cikgu lah. Kanan cikgu. Ni, kanan cikgu ni. Okey. So, biasanya kalkulator mesti, kalkulator jenis ni mesti ada semua kan? Betul. Okay. So, macam mana kita nak buat ni? So, tekan on. Lepas tu tekan mode. Tekan mode dia. Tekan mode. Okay. Ketik mode dia. Sampai jumpa EQN. Okay. Nampak tak EQN kat sini? Okay. Stop. Okay. EQN, okay. EQN dia 1 ke 2? 1 kan? Okay. 1 sinilah. Tekan 1. Okay. Dia ada unknown kat situ kan? Dia tidak unknown kan? Ada unknown 2, 3. Okay. So, bawa dia ke kiri. Tekan yang bulat besar ni. Tekan ni kat ujung Tekan dia. ke kiri. Okay, sampai jumpa degree. Okay, jumpa degree kan? Okay, dah. Tekan 2. Sebab dia kuasa 2. Tekan 2 sini. Tekan 2. Okay, dia ada tanda soal. A, tanda soal kan? Ada, sama dengan kosong. Okay, so tekan A dia tadi berapa? Yang Elina keluarkan tadi? A dia? 1 kan? Okay, A dia 1. Tekan sama dengan. Okay, B dia 7. Ini 7. Okay, B dia 7. Tekan 7. Dan tekan sama dengan. Last kali C dia negatif 60. Dia takkan negatif 60. Okay, tekan sama dengan. So, kita akan dapat jawapan dia. X sama dengan 5. Dan satu lagi X sama dengan negatif 12. Sama dengan jawapan cikgu buat tadi. X sama dengan 5, X sama dengan negatif 12. Kan? So, ini adalah step macam mana kita nak menggunakan kaedah kalkulator lah. Okay. So, ada dua kaedah sama ada pendapat silang ataupun guna kaedah kalkulator. Okay. Lain pula jawapan dia. A dah tak apa? A dia 1. B dia? B dia tadi entah, tak ingat. B dia 7. B, sekejap. Tekankan sama dengan B 7, betul. Oh, salah, C 60 padan pula. Negatif 60, bukan 60. Okay, dapat tak? Okay, dah dapat dah. Okay, Azwar, yang lain? Azwar, Humaira, boleh dapat dia punya ni? Boleh. Boleh Okay. Ini tersalah. Okay, baik. So, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2 tu. Okay. Kita ada 3P. Lepas tu 3 darab dengan 3P tambah 1. Sama dengan 3P tambah 1. Okay. So, kat sini kita ada benda yang
agak kuat epic tapi kalau jumpa bracket apa kita buat, kita kena kembangkan lah. So kembangkan dulu dan baru kita selesaikan. So kat sini soalan ni kita ada 3P darab dengan 3P. 3P darab dengan 3P, so kita dapat 9P kuasa 2. Okay, lepas tu 3P darabkan dengan 1. So kita dapat positif 3P sama dengan 3P tambah 1. So dah sampai ke tahap ni, apa kita buat? Kita pindahkan semuanya ke belah kiri lah. Okay, pindahkan semua ke belah kiri. So kita dapat 9P kuasa 2 tambah 3P tolak 3P tolak 1 Dah berguna belum? sama dengan 0. Okay, so kita nampak positif 3P tolak 3P ni. Okay, 3 tolak 3 jadi 0 kan? Hapus. So yang tinggal kat sini adalah 9P kuasa 2 tolak 1 sama dengan 1 kosong. 0. Okay, terhilang. so yang ni kita kena gunakan konsep apa? Persamaan apa yang ni? Pemfaktoran yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2 lah. So kalau kita tahu, kalau ingat lagi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ni, awak akan dapat A tolak B tambah tambah B. yes, A tolak B. Okay, salah satunya tambah, salah satunya tolak. So tapi sebelum kita nak buat tu, kita kena pastikan lah dia mencapai bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2 atau tidak. Okay, so kita tengok 9. Nescafe satu Mic-nya ditutup kalau cakap. Okay, 9. Okay, 9 adalah kuasa 2 sempurna untuk 3. Nescafe ada lagi ke? Okay, so kita ada apa cakap tadi? Okay, 9 adalah 3 kuasa 2 P kuasa 2 tolak 1 ni kita boleh buat je sebagai 1 kuasa 2 sama dengan 0. Kurang manis. Air Milo. Tak, kau Nescafe. Okay, so 3 kuasa 2 P kuasa 2 tolak 1. So kita akan dapat, bila semua dah ada kuasa 2, so kita boleh faktorkan lah 3P tolak 1 3P tambah 1 sama dengan 0. So bila kita dah ada 2 bracket je ni, so then baru kita boleh ni lah, kita dapatkan nilai dia, P dia berapa. Okay, so kat sini kita dapat 3P tolak 1 sama dengan 0. Satu lagi 3P tambah 1 sama dengan 0. So 3P sama dengan 1, P sama dengan 1/3. Satu lagi kita ada 3P sama dengan negatif 1, P sama dengan negatif 1/3. So kita ada 2 nilai kat sini. P sama dengan 1/3, P sama dengan negatif 1/3. Okay, boleh tak dapat ni? So gunakan yang pemfaktoran tu. So dalam kuadratik, persamaan kuadratik ni, awak akan bermain banyak dengan pemfaktoran lah. Sama ada kaedah yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ataupun pendarapan silang. Okay, tu soalan cara tu paling popular, bukan famous, popular sangat dalam matematik untuk tingkatan 4 ni. So cikgu harap awak dapat kuasai dululah benda tu. So macam mana kita nak buat pendarapan silang, macam mana kita nak faktorkan yang macam biasa, itu paling penting. Okay, boleh tak dapat ni? Okay, siapa dah salin boleh bagi tu cikgu. Sekejap. Saya cuba. Okay, so yang A tu boleh tengok macam mana. Tak sempat nak record tadi. Nak zoom record. Tapi tak apa, boleh nak tengok dekat dalam Facebook.
Boleh bagi tak cikgu? Apa yang start? Tak ada ini Cikgu, kalau 7 tolak 3M tu maksud dia 4M Okey. 7 tolak 3M. Okey. Kalau kita awak ingat lagi masa awak belajar pecahan dalam darjah 6, okey. So kita ada pecahan 7 tolak dengan 3/2. Apa kita buat? Samakan penyebut. Samakan penyebut, betul? Kalau 7 tu penyebut dia berapa? 7 penyebut darab 2. Kenapa kena darab 2? Nak samakan bawah dia. Kenapa? Bawah dia berapa tu? Bawah 7 ni berapa? Bawah dia 1. Bawah dia 1. So kena darab dengan 2 kan? Kan? Sama juga yang ni. Bawah dia apa? 1 juga. Nampak konsep pecahan yang awak belajar darjah 6 tu? Ingat lagi? Ingat kan? Nazwa? Ingat. So kat sini Ingat. nak samakan penyebut kena darab apa? Nak samakan penyebut ni. 1 lah. 1? M. Darab M. So ni kena darabkan dengan M. Ini kena darab dengan M. Okay. So dah dapat tu. So kita buat 4 dengan 2M tolak 1 sama dengan 7M tolak 3 bahagikan dengan M. Dapat? Azwar? Baik. Okay, lepas tu apa kita buat? Tu apa? Kena darab silang ni. Darab silang. Okay. So M darab dengan? M darab dengan 4. So dapat 4M sama dengan? 14M. Okay, 7M tolak 3 darabkan dengan 2M tolak 1 kan? Okay. So 4M sama dengan? 14 tolak 3. 14M. M saja. Kuasa 2. M kuasa 2 lagi? 3 darab 1, 3. Negatif 3. Apa pula? Kalau ada dua sebutan ni. Kalau kita kembang, mana boleh macam tu je. Okay, 7M dah 2M. Lepas tu? So 7 darab 1. 7M dah negatif 1. So dapat berapa tu? Azwar? Negatif 7M. Negatif 7M. Okay, lepas tu? Panjat saya tu. Itulah. Azwar, cepat. So Azwar. negatif 6M. Negatif 6M. Then last? So positif 1. Positif? Positif 3. Positif 3. Okay, so ada tak penyebut yang sama? Ada. Apa dia? Negatif 7M tolak 6M. Dia dapat berapa M? Negatif M. Negatif M. Negatif 7. Negatif 7. Negatif 6. Negatif 13M. Tambah 3. 3. Okay. So dah sampai tahap ni, apa kita buat? Kita pindah yang semua belah kanan tu, kita pindah semua ke belah kiri lah. So kita akan dapat negatif 14 M kuasa 2 tambah 4M tambah 13M tolak 3 sama dengan 0. Okay, so dapat berapa? Dapat negatif 14M kuasa 2. So tambah 17M. 17M, okay. Tolak 3.
tolak 3 sama dengan kosong. Kosong. Okey. So kat sini kita buat sini lah sikit. Nampak. Okey, 14 tu kita boleh jadikan dia positif lah. So dengan syarat kita darabkan semua ni dengan negatif. So negatif 1. So maksudnya 14 M kuasa 2 tolak dengan 17M tambahkan dengan 3 sama dengan kosong. So cikgu terbalikkanlah, maksudnya negatif 14 jadi positif 14, positif 17 jadikan negatif 17, negatif 3 cikgu jadikan 3 saja, positif 3. Okey, cikgu jadikan dia A dia positif lah. Sebab apa? Saya nak memudahkan pengiraan kejap lagi. Untuk buat pendarapan silang lah. Okey. Buat dua bahagian ni. Okey. Kiri dan kanan. So tadi cikgu ada ajarkan macam mana nak buat pendarapan silang. So kita ada nombor 1, nombor 3, nombor 2. Okey, nombor 1 apa dia Azwar? 7 darab 2. 7 darab 2. Okey. Okey, so 14 Kita ambil 14 M kuasa 2 betul? Betul. So 2M darab dengan 7M. Betul? Betul. Okey. Yang nombor 3 ni? 1, 3 kan? 1, 3. Dia ada satu je kan? Ada satu pasangan je kan? Sebab dia nombor perdana. Okey, nombor perdana dia hanya ada satu pasangan je. Dia punya faktor dia. Okey, kalau macam 3, 1 dengan 3 je. So 1, 3. Okey, tengah-tengah ni ada negatif 17M. Dia tak kat bawah ni, negatif 17M. Okey, so apa kita buat kat sini? 2M darab dengan 3 dapat berapa? 6M. 6M. 7M darab dengan 1? 7M. 7M. Okey, kalau kita tambahkan, dapat tak dia 17? Tak. Tak boleh. Kalau kita tolakkan boleh tak? Tak boleh ke? Tak boleh. Okey, kalau tak boleh, jangan panik. Okey, jangan panik. Kadang-kadang student, aku tak dapat, dah tak dapat, macam nak buat ni? Tinggalkan soalan. Itu je lah motif dia. Alasan dia cakap, cikgu tak dapat buat. Okey, jangan risau, jangan tu. Nampak tak 1, 3 tu? Okey. Kita tak cuba satu lagi perkara. Kita balikkan. Yes, betul. Kadang-kadang waktu student cikgu tengok, dia putus asa. 1, 3, dia letak 1, 3. Tak dapat jawab 17. So, silap dekat situ lah. So, cuba sedaya mungkin. So, kita terbalikkan je. Jadikan dia 3, 1. Kita balikkan je. Kita buat cuba je sampai dapat 17. Okay, 7M dan 3M dapat berapa M? 21. 21M. 21M. Okay, 21M. 2M darab 1 dapat 2M. 2M. Okay. So kat sini kita nak 17 kan? Boleh ke dapat ni? Tak dapat ke? Sekejap tengok equation tu betul tak? Plus 63. Ya, 14 ni ada berapa? 1 darab 14, 2 darab 7. Tu je lah. 1 dengan 14. Okey. 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 Ada lagi satu step kita boleh bertukar dia. Kita ambil pasangan yang ni. 1 dengan 14. Okey. 1 dengan 14. Dengan syarat 14 tu kena darab dengan 1. Betul tak? Azwar? Betul. Okey. Tukarkan 2 ni. Sebab sebab tu kita senaraikan lah 14 ni. 1 darab 14, 2 darab 7. So pasangan ni 1 darab 14 kita boleh gunakan.
So, 1 kat sini, kat bawah tu, mesti darab atas ni dengan 14 lah. Okay. So, darabkan kat sini 14. Okay. So, 3 dengan M dapat 1. 1. Okay. Letakkan M sajalah. Okay. Yes, betul dapat ni. Okay. So, Dapat dapat kan? Dapat. Okay. So, 14M. Yang ni dapat 3M. So, dia nak negatif. So, kat sini kena tambah kan? So, masing-masing letakkan dua-dua negatif. Negatif, negatif. Negatif. So, boleh dapat negatif 17M. Dan ni kat sini kita letak negatif. Ini pun letak negatif. So, negatif 3 darab negatif 1 dapat positif 3. 14M darab M dapat 14M kuasa 2. So, ngam lah. 14M kuasa 2, positif 3 dengan negatif 17M. So, kalau kita buat bracket kat sini, so kita akan dapat 14M tolak 3. 3. Lepas tu, apa tu? M tolak 1. M tolak 1. Sama dengan kosong. Okay, so pecahkan. Jawapan M dapat berapa? Ya. Oh, sedap siapa makan Kristina. Tengah makan. Oh, Okay, Azwar, berapa jawapan dia? Aku. Dapat 3 per 14 yang itu. Okay, so yang pertama dapat M sama dengan 3 per 14. Satu lagi, M dia sama dengan? 1. Betul lah. 1 itu. 3. So, negatif 3 pindah ke Atas tu belakang. M tolak 1 itu. M tolak 1 M tolak 1 silap. M tolak 1. Silap. So, M sama dengan 1. Okay. So, ada jawapan. M sama dengan 1. M sama dengan 3 per 14. Okay. So, kita kena tukar banyak hampir 3 kali kan pertukaran. Tapi tak ada masalah. Cuba je. Dalam perdagangan silang ni, kena banyak kali effort lah untuk buat tu. Ataupun ada satu lagi benda awak boleh try adalah menggunakan kalkulator lah. EQN ni cikgu ajar tadi. Tapi cikgu tak galakkan. Cikgu nak tanya tu. Ya, betul. Apa dia? Kalau soalan ni kan, selalu berapa markah tu? Biasa dalam 3 markah. 3 ke 4 markah. Cikgu. Kenapa soalan ni panjang awak ingat? Tak, kalau exam kan, banyak soalan macam ni, Masya Allah. Tak ada. Ada satu je soalan dia. Ada pun Satu soalan je? dia soalan aplikasi. Dia tak banyak lah direct. Dia ada macam contohnya dia buatlah luas segi 4 tepat. So dia ada panjang dia X tambah 1 ke apa semua. So dia minta panjang tu berapa, panjang lebar ni berapa. So awak kena ni lah, kira lah. Sebab dia tulis X kan. So kena dapatkan nilai X. Ataupun dia bagi kat sini M. M dia berapa? M dia 1 ke M dia 3/14. Tengok lah soalan dia. Okay? So dia tak ada direct macam ni lah. Ada direct macam ni tapi untuk kertas 1. Tapi untuk KSSM cikgu dapat dengar kertas 1 dah tak ada dah yang ABCD. So maksudnya awak punya penilaian ni lagi mencabarlah sikit. Tapi tak apa, jangan risau. Jangan khawatir. Okay, Azwar dah salin dia? Yang lain semua dah salin ya? Jalan kira dia ni? Sebentar. Sekejap. Sekejap. Cikgu. Screenshot lah tu. Okey, dah sekejap. Dah? Azwar? Dah, cikgu. Okay, dah Okey.
lakarkan graf. Okey. Sekejap, graf. Okey, ni dia minta so kita lakarkan graf untuk Q sama dengan P tambah 5, P tolak 1. Okey. So macam mana kita nak kita nak lakarkan graf ni? Okey. First kita kena tengoklah Q dia paksi mana? Paksi X ke? Paksi X ke ataupun paksi Y, ataupun P ni paksi X ke paksi Y. Okay, paksi mencancang ataupun paksi mengufuk lah. Horizontal ataupun vertical. Dalam bahasa Inggeris lah. Okay, so kat sini kalau kita tengok dia Q dia satu ni kan. So anggaplah Q ni adalah paksi mencancang ataupun vertical. Vertical punya axis. Okay, dan yang salah. Dan yang apa namanya? P tu dia punya horizontal axis. Okay. So then ini adalah paksi dia. P dan inilah Q. Okay. So first thing first, kita kena jadikan Q ni sama dengan kosong. Okay. So Q ni sama dengan kosong untuk kita dapatkan P pintasan paksi P. Okay. So maksudnya P tambah 5. Okay. P tolak 1 sama dengan kosong. So kita akan dapat P tambah 5 sama dengan kosong. Dan P tolak 1 sama dengan kosong. So kita dapat P sama dengan negatif 5 dan P sama dengan 1. So kat sini negatif 5. So ini adalah 1. So kita dah dapat dah persilangan ataupun pintasan pada paksi X. Okay, pada paksi mengufuk dia ataupun paksi P dia. Okay, then apa kita buat? Kita kena kembangkan dia. Okay, kembangkan dia ataupun kita gantikan P ni sama dengan kosong. Okay, tadi Q sama kosong. Yang ni P pula sama dengan kosong. So bila P sama kosong, Q akan jadi sama dengan 5 darabkan dengan negatif 1. So dapat negatif 5. So bila P kosong, Q sama dengan negatif 5. Di sinilah negatif 5. Itu adalah dia punya pintasan paksi Q lah. Okay, pintasan paksi mencancang dia. Okay, then kita kena dapatkan dia punya apa namanya titik paling bawah lah ataupun minimum point dia. So macam mana dapatkan minimum point dia kat sini? Okay. So kita kena tahulah bentuk graf dia dulu. Okay, nak melakatkan satunya kita kena tahu bentuk graf dah. So macam mana kita nak dapatkan bentuk graf? Kita kena kembangkanlah persamaan dia Q sama dengan P tambah 5 P tolak 1. Kalau kita kembangkan dia, kita kembangkan P darab dengan P dapat P kuasa 2. So Q sama dengan P kuasa 2. P darab dengan 1 dapat negatif P. 5 darab P dapat 5P. Tolak dengan 5. So Q sama dengan P kuasa 2 tambah 4P tolak dengan 5. So daripada sini kita tahu A dia adalah 1. So A dia adalah positif. So maksudnya graf dia graf U lah. Bukan graf masam. So okay. Kalau kita kembangkan P tambah 5 P tolak 1 kita kembangkan. So kita dapat P kuasa 2 tolak P tambah 5P tolak 5 kan? Betul. So last kali kita dapat Q sama dengan P kuasa 2 tambah 4P tolak 5. So kat sini A dia adalah 1 betul? Positif. 1.
So kalau 1, dia lebih daripada kosong, so bentuk dia mesti U. Okay, bentuk dia lah U. So bentuk dia kita boleh lakar je ni lah. Oh, daripada dia punya apa ni yang pertama tu lah baru kita dapat. Yes, A tu. A dia lebih besar daripada kosong. So maksudnya dia adalah bentuk U. Tapi kita nak dapatkan titik tengah dia. Titik tengah dia ada kerja-keras lagi lah. Kau nak lakar kan? Okay. Just lakar. Yang ni kita ada negatif 5. Ni ada 1. Kalau kita nak dapatkan jarak dia. Jarak daripada sini, negatif 5 ni dapat 6 kan? Betul. 6. So titik tengah kat sini adalah berapa? 2 kan? Oh, 2. Negatif 2 kan? Negatif 2. So kita gantikan P sama dengan negatif 2. So kita dapat X tu apa? Q dapat apa? X gantikan dengan negatif 2. P gantikan negatif 2. Silap. Pasti di sekarang P. Bukan X. So Q sama dengan negatif 2 kuasa 2 tambah 4 darab negatif 2 tolak 5. So dapat apa Q ni? Negatif 4. Negatif 4. Oh, sepertinya atas lah. Negatif 4. Tambah 4. Okay. 4 tolak 8 tolak 5 kan. Dapat, sekejap. 4 tambah 4 tolak 8 tolak 5. Negatif 9 kan? Bukan negatif 4 kan? Macam mana? Oh, okey. Sekali kan. Oh, dah habiskan semua dulu. Sebab dia tak So, ada. kat sini sepatutnya negatif 9 lah. So, titik yang paling ujung, titik minimum dia adalah negatif 2, negatif 9. So, kalau kita nak lakarkan, kena ada ni lah. Ni paling penting lah. Kita lukiskan. So, ni nombor 1, Q sama dengan kosong. Lepas tu nombor 2, P sama dengan kosong. Lepas tu kita dapatkan persamaan dia. Okay. Dan yang ni kita dapatkan dia punya titik minimum dia. Minimum point dia. Okay. So sebelum ke ni, ni kena ada lah. Kena tahu. So ada 5 step. Yang pertama Q sama kosong. Kedua P sama kosong. Lepas tu yang ketiga dapatkan persamaan. So bentuk dia U ke ataupun masam. Lepas tu dapatkan titik minimum dia. Berdasarkan kepada nombor 5 tu, kita ambil X dia di tengah-tengah lah. Antara negatif 5 dengan 1, kita dapatkan tengah-tengah dia dapat negatif 2. So dapatkanlah dia punya titik minimum dia, negatif 2, negatif 9. Boleh kelas? Boleh. Jadi kalau contoh kalau yang dekat A dia negatif, jadi negatif lah. Jadi dia muka yang dia punya U tu terbalik lah. Terbalik macam ni. Warna biru. A kurang lebih kosong ni. Okay, dah salin dah semua? Dia bagi masa lah untuk salin. So sekarang paksi mencancang dia adalah N. So dan paksi mengufuk dia lah M lah. Ataupun paksi Y dia lah N. Negak ni. Yang mencancang kat sini adalah M. Okay. So kalau kita ada jumpa kuasa 2, kita buat, kita kena kembangkan lah. So awak kena kembangkan tu. So kena ingat jadi kalau ada M tolak 2 kuasa 2, macam mana kita nak kembangkan. Ingat lagi, macam mana kita nak kembangkan. Masa tingkatan 2 tu awak ada belajar. Cuma refreshkan adik, macam mana kita nak kembangkan tu. Okay. So cikgu tinggalkan awak dengan soalan ni. Cikgu masa dalam 10 minit. Lama kot 10 minit tu. Okay. 10 minit. Nanti hantar kat dalam WhatsApp group. Okay, kalau jumpa ni M tolak 2 kuasa 2, apa kita buat? N sama dengan negatif
M tolak 2, M tolak 2. Oh yang tu. 16. Okay, kembangkan dia dulu baru darabkan dengan negatif tu. Faham tak? Okay. Okay.
Alamak. Okay, lagi 2 minit lagi. Hantar kat dalam group Alamak. Sorry cikgu, saya kena tutup mic. Ayah saya dah balik. Okay. Masing-masing dah dapat jawapannya. Azwar, dah ada jawapan? Azizah, boleh tak bagi share jawapan awak? Okay, so M sama dengan 2. So N sama dengan negatif 2 kuasa 2 tambah dengan 4 darab 2 tambah dengan 12. So kita kena 4. Negatif 4 tambah dengan 8 tambah dengan
12. So should be kita akan dapat negatif 8, negatif 4 tambah 8 tambah 12. Negatif 4 tambah 8 tambah 12 so sama dengan 16. 16. So makanya titik maksimum dia adalah 2, 6, 16 lah. 16. Titik maksimum dia. So step pertama senang je. So awak mesti tahu wahid obaikut awak kena kembangkan macam mana kalau ada M tolak 2 kuasa 2 ni. So kena kembangkan dulu dalam ni dulu M tolak 2 ni kena kembangkan je biasa dulu. Baru kita kembangkan yang negatif ni. Azwan buat kesilapan dekat sini je. Okay. Tiba-tiba dapat 20 kan. So macam mana nak dapat 20? Dah tahu dah. Kalau dapat 20 tu memang dia tersalah dekat sini. So dia dapat negatif. So dia dapatkan positif, dia just tambahin 4 tambah 16 dapat 20. So step pertama dekat sini. So step kedua dekat sini. Okay, untuk tentukan dia punya bentuk dia. Bentuk masam ke senyum. Okay, ni bentuk ke-3 dia, step ke-3. Ni step ke-4 dan last ni step ke-5. So ada 5 step yang kita kena tahu untuk melakarkan graf kuadratik lah. Right, boleh tak ni? Boleh.